Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Sila tekan butang subscribe, like dan Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pasti menggemparkan seluruh perikatan nasional. Berita ini daripada Malaysia Gazette 27 Julai 2024. Jangan halang Syarikat Arab derma kerana dana pusat tidak cukup, kata gerakan. Berita ini daripada Malaysia Gazette, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita penuh. Kuala Lumpur, Parti Gerakan Rakyat Malaysia atau lebih dikenali sebagai Gerakan turut senada dengan DAP supaya syarikat berkaitan dengan arak atau syarikat yang berkaitan dengan rokok tidak dihalang untuk memberi dana kepada sekolah dalam aliran Cina. Presidennya iaitu Datuk Dr. Dominic Lau mendakwa ini kerana sekolah daripada aliran Cina selama ini tidak diberikan dana yang mencukupi oleh kerajaan pusat untuk beroperasi. Jelas beliau, segala fasiliti dan kemudahan yang disifatkan terbaik yang dimiliki oleh sekolah aliran Cina pada ketika ini adalah hasil daripada sumbangan daripada dana pihak luar dan bukan sahaja daripada syarikat-syarikat besar, malah daripada golongan peniaga kecil dan juga daripada penjajah. Beliau berkata, kalau tak mahu sekolah daripada aliran Cina ini menerima dana, okey, kita setuju. Tetapi kerajaan kena bagi dana yang mencukupi kerana kepada sekolah-sekolah aliran ini, katanya. Beliau juga turut menambah, kita pun sampai simpati kepada guru-guru dan pengetua sekolah aliran ini kerana mengutip dana sudah menjadi kerja tambahan buat mereka selama ini, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu sidang akhbar selepas mesyuarat ahli jawatan kuasa pusat gerakan di Menara PGRM di sini pada hari ini. Dominic mengulas berhubung kontroversi derma daripada syarikat Arab kepada sekolah yang dibantah banyak pihak kerana didakwa telah mempromosikan satu amalan yang dikatakan tidak baik di dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah, selain ianya juga bercanggah dengan garis panduan Kementerian Pelajaran KPM. Malah pengerusi DAP Lim Guan Eng juga turut membidas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya tidak menjadi Menteri Pendidikan PAS. Ekoran pendirian tegas KPM tidak membenarkan sekolah menerima dana daripada syarikat berkaitan arak, rokok dan judi. Dalam pada itu, Dominic turut menggesa isu tersebut supaya tidak dipolitikkan atau dilihat dari satu sudut perkauman. Sebaliknya, beliau hanya mahu usaha untuk menyediakan pendidikan yang terbaik untuk generasi muda. Ditanya berkenaan dengan pendirian daripada Parti Gerakan yang tidak selari dengan Parti PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam isu terbabit, Dominic berkata beliau akan memberikan penjelasan di dalam mesyuarat pemimpin tertinggi Perikatan Nasional PN kelak dan berharap ianya boleh diterima. Kepada soalan dana syarikat arak itu melanggar moraliti rakyat, Dominic berkata adalah keterlaluan untuk mengatakan bahawa para pelajar akan terdidik sebagai pemabuk hanya kerana derma daripada syarikat Arab. Beliau memberikan penjelasan. Beliau berkata, saya juga daripada sekolah vernakular yang mendapat sumbangan derma daripada syarikat-syarikat Arab. Tetapi saya tidaklah sampai jadi kaki minum pemabuk, kata beliau dalam kenyataan itu. Beliau turut menambah, takkanlah hanya kerana satu logo syarikat Arab diletakkan pada replika cek derma kepada sekolah boleh mempengaruhi pelajar-pelajar untuk jadi kaki minum arak, katanya.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia, kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang pasti mengejutkan Tuan Guru Hadi Awang. Berita ini daripada harapandaily.com 27 Julai 2024. Dulu kecam, sekarang bincang. Kenapa ya PAS jumpa PAP? PAS ibarat menjilat ludah sendiri. Apabila mengadakan pertemuan dengan Parti Tindakan Rakyat atau dikenali sebagai PAP Singapura yang pernah diburukkan sendiri oleh mereka. Pada tahun 2017 yang lalu, Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang pernah melabel DAP dengan perumpamaan kesat, iaitu beliau berkata DAP sebagai anak butir tahi PAP. Logik yang digunakan oleh Abdul Hadi Awang pada ketika itu ialah Singapura sebagai bapa DAP dan yang memerintah negara itu adalah PAP. Kemudiannya pada tahun 2022 yang lalu pula, Tok Guru Abdul Hadi Awang sekali lagi telah mengeluarkan kenyataan yang serupa. Beliau mendakwa DAP adalah parti Calvinis, jelmaan PAP di Singapura yang sangat ekstrim. Namun selepas bertahun-tahun Hadi Awang memburukkan PAP, ironinya PAS mengadakan pertemuan dengan parti Cina daripada negara Singapura itu. Dalam pertemuan yang telah diadakan semalam itu, timbalan presidennya iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah pun bertemu dengan mengadakan perbincangan dengan delegasi-delegasi daripada Biro Ehwal Melayu PAP Singapura yang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia. Foto mereka juga telah disiarkan di laman Haraka Daily. Di laman Haraka Daily itu yang bertarikh 26 Julai 2024 itu diberikan tajuk PAS Biro Ehwal Melayu PAP adakan pertemuan di Kuala Lumpur. Pimpinan PAS bersama dengan delegasi Biro Ehwal Melayu PAP Singapura di Kuala Lumpur pada hari ini 26 Julai 2024. Ini memang agak mengejutkan. Apa sudah terjadi dengan PAS? Apa sudah terjadi dengan Hadi Awang yang dulunya telah mengecam PAP? Tapi sekarang ini tiba-tiba berbincang. Kenapa ya PAS jumpa PAP pula? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia, kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Harapan seluruh rakyat Malaysia masih lagi sama sampai sekarang, iaitu kita mau supaya Jolo dapat ditangkap. Jolo dapat ditangkap, dibawa balik ke Malaysia supaya dia dapat pengadilan seadil-adilnya. Kalau dia salah, salahlah. Kalau dia betul-betul lah. Jadi saya harap dengan lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ini, kita berharap semoga Jolo dapat ditangkap, dapat dibawa balik. Walaupun sudah lama usaha, tapi saya percaya polis Diraja Malaysia masih lagi berusaha untuk mencari di mana Jo Jambul Jolo ni lah. Sekarang ada berita terbaru untuk Jolo, tahu? Saya ingin kongsikan. Jolo diarahkan lucut hak berlian sempurna. Hakim mendapati 3 berlian itu dibeli menggunakan dana 1MDB yang diseleweng. Lo tak hijau yang didakwa dalang menyeleweng dana 1MDB diperintah melucut hak berlian sempurna dibeli untuk ibunya daripada pembuat barang kemas yang mereka bentuk perhiasan selebriti seperti Beyonce dan Adele. Hakim Mahkamah Persekutuan di Los Angeles pada Isnin telah pun mengeluarkan perintah memerintahkan ahli perniagaan yang dalam buruan sekarang ini, yang memang famous lah, dikenali seluruh dunia, lebih kenali sebagai Jolo ni, untuk menyerahkan tuntutan terhadap cincin berlian
7,35 karat serta subang berlian sepadan yang kedua-duanya melebihi 3 karat. Hakim mendapati ianya telah dibeli. Berlian ini telah dibeli dengan menggunakan dana berbilion dolar yang diseleweng daripada 1MDB. Cincin berkenaan sekarang ini dinilai sekitar US dollar 1,17 juta dan subang itu pula dianggarkan bernilai US dollar 628.000. Hoyo, ini cincin harganya lebih kurang 5 juta ringgit. Gila apa? Subang itu pula 628.000 US dollar. Lebih kurang berapa? 3 juta lebih nih. 3 berlian tersebut direka bentuk oleh mereka berprestij berpangkalan di New York, Lawrence Schwartz, yang menurut pendakwa Amerika Serikat turut membuat rantai leher berjumlah USD 23 juta bertata berlian merah jambu untuk dijadikan pemberat kertas dan secara pribadi dihantar kepada Rosma Mansur, istri bekas Perdana Menteri Najib Razak, menurut testimoni Mahkamah Amerika Serikat. Wih, hebatnya Rosma Mansur ni memang hebatlah. Kalau betul ini pemberat kertas 23 juta. Kayaknya Hakim Daerah AS Del Fisher di Los Angeles menyifatkan berlian dijadikan hadiah daripada Low kepada ibunya Evelyn adalah permata hasil jenayah diseleweng menerusi penipuan 1MDB. Low Taek Joe masih diburu oleh pendakwa oleh pihak berkuasa Amerika Serikat dan Malaysia. Pada Jun, Low Taek Joe mencapai persetujuan dengan Jabatan Keadilan Amerika Serikat untuk mengembalikan aset lebih 100 juta US dollar didakwa diperoleh dengan menggunakan dana 1MDB. Dia dituduh bersama bekas pegawai perbankan kumpulan Goldman Sachs yang disabitkan pada perbicaraan di New York pada 2022. Pada itu, dalam kes yang berkaitan, bekas peguam 1MDB Jasmine Low diarahkan pada Isnin melucut hak lakaran pensel lukisan Pablo Picasso berjudul Trois Femmes Nues et Buste di Home yang dibeli sekitar 1,4 juta US dollar. Jasmine Low yang didakwa oleh pihak berkuasa Malaysia dan memberikan keterangan terhadap Najib tahun ini juga bersetuju menyerahkan US dollar 25,000 dalam akaun bank Swiss menurut arahan ditandatangani pada Isnin oleh Visa. Daripada FMT, anda boleh layari ini di FMT. Nih, Jolo di arah lucut hak berlian sempurna 23 Julai. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.